Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Basaruddin. Saya dan ahli kumpulan saya akan membuat pembincangan video yang bertajuk Keharmonian Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Masyarakat Minangkabau iaitu penduduk asal kawasan dikenali sebagai Sumatera Barat di Indonesia. Pada permulaan abad ke-14, masyarakat Minangkabau tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan sampai ke Rembau. Selepas itu, berlakulah pernikahan antara masyarakat Minangkabau dengan orang tempatan dan keturunan mereka dikenali sebagai suku Binuanda. Suku Binuanda ini adalah suku asal daripada Negeri Sembilan. Dan apabila mereka ingin memilih seorang pemimpin, mereka akan memilih daripada suku Binuanda. Para pembesar dipanggil penghulu, kemudiannya bertukar kepada undang. Minangkabau iaitu gabungan perkataan daripada Minang yang bermaksud menang dan Kabau yang bermaksud kerbau. Gabungan perkataan ini diperoleh daripada peristiwa perselisihan faham antara kerajaan Minangkabau dengan putera raja dari kerajaan Jawa yang menginginkan kekuasaan di tanah Melayu. Tetapi bagi mengelakkan peperangan berlaku, kerajaan Minangkabau mencadangkan sebuah pertandingan beradu kerbau. Dan putera raja dari kerajaan Jawa ini bersetuju dan menonjolkan seekor kerbau yang amat besar dan ganas. Manakala masyarakat Minangkabau menonjolkan seekor anak kerbau yang lapar, tetapi tanduknya ditajamkan ke arah perut seekor kerbau yang ganas dan besar kerana untuk mencari putera susu bagi menghilangkan kelaparannya. Malangnya, kerbau yang besar dan ganas tersebut telah mati kerana ditusuk oleh tanduk anak kerbau tersebut. Maka dengan itu, masyarakat Minangkabau telah berjaya bagi mengelakkan peperangan perselisihan ini dan dapat diselesaikan secara aman. Secara amnya, kajian ini dilakukan untuk memberikan kesedaran dan penghayatan terhadap individu tentang keunikan etnik Minangkabau di Negeri Sembilan. Oleh itu, secara khususnya, kajian ini terdapat beberapa objektif, iaitu yang pertama, mengenal pasti dan memahami etnik Minangkabau di Malaysia. Mengenal pasti dan memperluaskan lagi ilmu pengetahuan tentang sejarah dan latar belakang etnik Minangkabau di Negeri Sembilan. Yang ketiga, menerokai kehidupan dan keharmonian etnik Minangkabau dari segi adat dan budaya di Negeri Sembilan. Dan yang keempat, mengetahui kebudayaan tradisi etnik Minangkabau dari segi makanan, pakaian, tarian dan seni bina. Saya, Nur Hasyat Iwana binti Jumadi dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian tertentu. Bahagian ini akan membincangkan tentang kaedah kajian yang telah dijalankan bagi mencapai objektif penyelidikan. Terdapat dua kaedah yang telah digunakan untuk mengumpul data. Yang pertama, melalui kaedah dokumentasi. Dan yang kedua ialah melalui kaedah soal selidik. Kaedah dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Antara dokumen yang menjadi rujukan ialah jurnal oleh Muhammad Rosli Saludin dan Muhammad Hanafiah Haji Maulud serta jurnal oleh Nurushi Mataharudin dan Muhammad Khalil Amran. Jurnal oleh Muhammad Rosli dan Muhammad Hanafiah menceritakan tentang adat pepatih di Negeri Sembilan yang mengandungi hukum-hukum meliputi hubungan masyarakat yang berprinsipkan adat. Adat pepatih merupakan adat warisan turun-temurun yang telah diamalkan oleh warga asal Negeri Sembilan. Adat yang diamalkan adalah pergaulan yang berlandaskan pada rasa kebersamaan. Hal ini bermaksud masyarakat Minangkabau lebih terdorong untuk bersikap prihatin dan cakna akan perasaan orang lain terlebih dahulu dalam pergaulan harian mereka. Jurnal oleh Nurushima dan Muhammad Khalil menceritakan tentang asimilasi yang berlaku terhadap kehidupan sosial etnik Minangkabau di Jelebu, Negeri Sembilan. Budaya dan adat yang pelbagai menggambarkan imej kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebagai contoh, adat berendoi, korban, marhaban, merisik dan majlis perkahwinan yang mana upacara bertandu atau berarak lilin dilakukan. Adat pepatih masih diamalkan di Negeri Sembilan sehingga ke hari ini. Selepas Islam masuk ke tanah Melayu, adat pepatih telah diubah agar sesuai dengan agama dan melandaskan hukum syarak yang amat penting dalam Islam.
Dalam cara hidup etnik Minangkabau, orang Minangkabau perlu mengamalkan adat mereka kerana amalan tersebut merupakan salah satu tuntutan atau kewajipan. Asimilasi telah memberi kesan yang ketara ke atas budaya disebabkan faktor teknologi, sosial budaya, migrasi dan ekonomi. Amalan budaya yang diamalkan pada hari ini berbeza dari budaya Melayu asli yang terdahulu. Oleh itu, pemeliharaan dan pemuliharaan perlu dilakukan sebagai langkah awal bagi memastikan amalan adat dapat diteruskan. Seterusnya, kaedah soal selidik turut dijalankan bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Seramai 40 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar UniKL Business School telah mengambil bahagian dalam soal selidik. Soal selidik yang mengandungi soalan berkenaan keharmonian adat dan budaya masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan telah dihantar kepada responden melalui WhatsApp. Dengan menggunakan kaedah ini, maklumat yang spesifik dapat diperoleh dan merangkumi dari pelbagai individu. Berdasarkan soal selidik yang kami lakukan terhadap 30 orang pelajar di UniKL Business School mengenai keharmonian adat resam dan budaya masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Sesungguhnya, adat resam dan budaya mereka adalah unik dan masih diamalkan sehingga kini. Hal ini kerana sesuatu yang diamalkan sejak turun-temurun tidak patut ditinggalkan begitu sahaja selagi mana ia tidak salah di sisi Islam dan undang-undang negara. Keunikan adat resam dan budaya Minangkabau telah menyumbang kepada keharmonian serta membawa kepada pembangunan dan kemajuan Negeri Sembilan. Jika diperhatikan, seni bina bangunan di Negeri Sembilan masih lagi mengekalkan ciri-ciri Minangkabau, terutamanya pada bahagian bumbung-bumbung bangunan. Ini menjadikan tarikan di negeri itu dan secara tidak langsung ianya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan Negeri Sembilan melalui pelancongan. Adat resam dan budaya yang unik ini seharusnya diperkenalkan kepada generasi akan datang supaya ia tidak dilupakan begitu sahaja. Antara medium yang paling berkesan pada era ini dalam memperkenalkan adalah melalui media massa. Ini kerana ramai masyarakat menggunakan media massa terutamanya dalam mencari maklumat dan akhir sekali, langkah-langkah yang patut diambil untuk memelihara adat dan budaya Minangkabau adalah menjaga dan memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah agar generasi akan datang dapat menerokai ciri-ciri unik adat resam dan budaya Minangkabau seperti seni bina, pakaian, makanan, permainan dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Denny Syaikal bin Zahrudin. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kepentingan tugasan untuk memahami dan memelihara adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan. Adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan mempunyai sejarah yang unik dan menarik dari aspek kebudayaan dan politik. Negeri Sembilan mengamalkan adat terpatih. Oleh itu, tugasan ini penting kerana ia membantu dalam mempertahankan warisan budaya yang kaya dan unik. Dengan memahami adat dan budaya masyarakat Minang, generasi muda dapat mempertahankan identiti dan nilai-nilai tradisional yang penting. Selain itu, ini juga dapat memupuk rasa kesetiaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka serta memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat multi-etnik Negeri Sembilan. Adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti dan kesatuan masyarakat. Dengan memahami adat dan budaya ini, generasi muda dapat memahami sejarah dan asal-usul masyarakat mereka serta memupuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap tanah air. Selain itu, tugasan ini juga dapat membantu dalam memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat multi-etnik Negeri Sembilan. Dengan memahami adat dan budaya masyarakat Minang, generasi muda dapat memahami dan menghargai kepelbagaian budaya ini dan adat istiadat yang ada di Negeri Sembilan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memahami dan memelihara adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan. Ini kerana adat dan budaya ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya kita yang kaya dan unik. Dengan memahami dan memelihara adat budaya ini, kita dapat mempertahankan identiti dan nilai-nilai tradisional yang penting serta memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat multi-etnik Negeri Sembilan. Hai and Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang cabaran berkaitan etnik Minangkabau di Negeri Sembilan.
etnik Minangkabau dengan warisan budaya dan sejarahnya yang kaya, menghadapi pelbagai cabaran di Malaysia yang menjejaskan kelestarian dan identiti mereka. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah, komuniti Minangkabau di negara ini diuji oleh beberapa aspek, dan penanganan cabaran ini memerlukan usaha bersama untuk memastikan kelestarian dan kemajuan etnik ini. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh etnik Minangkabau adalah pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi ini, arus informasi dan budaya dari seluruh dunia memasuki setiap sudut masyarakat. Masyarakat Minangkabau di Malaysia perlu menjaga keseimbangan antara menerima perkembangan moden tanpa mengorbankan keaslian budaya mereka. Pengaruh dari luar boleh membentuk cara hidup dan pemikiran, dan oleh itu perlu ada kesedaran tentang pentingnya memelihara warisan budaya mereka. Pemeliharaan budaya tradisional menjadi cabaran yang mencabar. Perkembangan ekonomi dan teknologi seringkali berlaku pada kadar yang lebih cepat daripada usaha untuk menyelamatkan dan memelihara tradisi. Dalam masyarakat Minangkabau yang mempunyai kebudayaan yang unik dan kaya, penyelidikan dan usaha pemeliharaan perlu diberikan penekanan untuk memastikan warisan ini dapat dipindahkan dari generasi ke generasi. Pertumbuhan pesat dalam bidang perubahan sosioekonomi juga membawa cabaran tersendiri. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi boleh merubah cara hidup tradisional masyarakat Minangkabau. Kelestarian amalan pertanian dan kehidupan desa mungkin berhadapan dengan tekanan dari kemajuan moden dan urbanisasi. Oleh itu, perlu ada pendekatan yang seimbang untuk memastikan kelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi sejajar. Kesepaduan sosial menjadi isu yang krusial, terutama di dalam masyarakat yang pelbagai etnik seperti Malaysia. Masyarakat Minangkabau perlu berinteraksi dengan etnik-etnik lain secara harmoni untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Pemahaman antara etnik-etnik ini dan usaha untuk menghargai perbezaan budaya adalah penting dalam masyarakat keharmonian dan kesepaduan sosial. Dalam bidang pendidikan, wujud cabaran untuk memastikan sistem pendidikan mencukupi untuk menyokong dan memelihara nilai-nilai Minangkabau. Integrasi nilai-nilai tradisional ke dalam kurikulum dapat memainkan peranan yang penting dalam memastikan generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Pengaruh politik juga merupakan salah satu cabaran yang perlu diatasi oleh komuniti Minangkabau. Mereka perlu bersikap positif dalam mempromosikan hak dan kepentingan politik mereka, serta memastikan representasi yang sama dalam arena politik negara ini. Hal ini penting untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan etnik Minangkabau dalam proses pembuatan keputusan dan pembentukan dasar negara. Pertukaran generasi dan penurunan penggunaan bahasa tradisional juga boleh menjadi bahasa signifikan. Usaha perlu dilakukan untuk memastikan bahasa ini tidak hilang dan tetap relevan dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran ini memberikan gambaran tentang dinamik yang dialami oleh etnik Minangkabau di Malaysia. Untuk memastikan kelestarian dan kemajuan masyarakat ini, perlu ada usaha yang kolektif dari pihak berkepentingan termasuk kerajaan, masyarakat setempat dan pihak swasta dalam menangani cabaran-cabaran ini dengan penuh kebijaksanaan dan kepekaan terhadap warisan budaya yang unik ini. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah mempelajari tentang adat dan budaya masyarakat Minang Negeri Sembilan, saya ingin menyimpulkan bahawa tugasan ini sangat penting dalam mempertahankan warisan budaya yang kaya dan unik. Dengan memahami adat dan budaya masyarakat Minang, generasi muda dapat mempertahankan identiti dan nilai-nilai tradisional yang penting. Selain itu, ini juga dapat memupuk rasa kesetiaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, serta memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat multi-etnik Negeri Sembilan. Oleh itu, saya ingin menyarankan agar kita semua mempelajari dan memahami adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan. Kita boleh mempelajari adat dan budaya ini melalui pelbagai cara seperti membaca buku, menghadiri ceramah atau seminar, atau berbincang dengan orang yang berpengalaman dalam adat dan budaya ini.
Selain itu, kita juga boleh mempelajari adat dan budaya ini melalui pengalaman langsung seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau mengambil bahagian dalam acara-acara tradisional. Dalam mempelajari adat dan budaya masyarakat Minang di Negeri Sembilan, kita juga perlu memastikan bahawa kita memahami dan menghormati adat dan budaya ini. Kita perlu menghormati nilai-nilai tradisional yang penting dan memastikan bahawa kita tidak melakukan apa-apa yang boleh merosakkan atau menghina adat dan budaya ini. Akhir kata, saya berharap bahawa kita semua dapat mempelajari dan memahami adat dan budaya masyarakat Negeri Sembilan dengan sepenuh hati. Dengan memahami dan memelihara adat dan budaya ini, kita dapat mempertahankan identiti dan nilai-nilai tradisional yang penting serta memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat multi etnik Negeri Sembilan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.